السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka majlis kita pada malam ini dengan menghadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kitab Ta'zimil Quranil Karim Al-Syekh As'ad Muhammad Sa'id As-Saghirji, juga kepada penterjemah kitab Al-Syekh Al-Ustaz Dr. Rosli Osman. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran dipanjatkan lagi dan lagi dan lagi secara berterusan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan kita masih lagi dapat berada di rumah Allah, kita masih lagi dalam keadaan sihat segala-galanya, dalam keadaan yang paling terbaik, alhamdulillah. Dan juga sama-sama kita akan sambung kembali pengajian bulanan kita pada setiap bulan hari Selasa yang pertama, iaitu di mana kita sama-sama mengikuti pengajian Ta'zimil Quranil Karim, yakni sebuah kitab yang dikarangkan oleh Syekh As'ad Sa'id As-Saghirji yang membicarakan tentang kelebihan-kelebihan dan tata cara pembacaan Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada bulan lepas kita telah habis dua bab, iaitu bab 11 dan bab 12, di mana secara ringkasnya kita membicarakan tentang bab 11, membaca Al-Quran di waktu malam, yakni ketika kita berqiyamul lail, sama ada baca dalam solat ataupun kita baca Quran saja. Jadi kita tengok ada dua hukum, dua-dua kita boleh guna, sama ada kita nak baca secara kuat ataupun kita nak baca secara perlahan, tapi afdal dia baca secara kuat. Dan juga pada bab yang ke-12, yakni dalam bab makruh memutuskan bacaan kerana percakapan manusia, di mana kita ada bincang bab ni pendek saja. Ketika kita baca Quran, kalau ada benda-benda apa yang kita nak bercakap, jangan berhenti tengah-tengah. Tengah-tengah duk baca, ayat tu tak habis lagi, kita bercakap, kita cakap handphone dan sebagainya. Seeloknya habiskan dulu sampai hujung ayat. Sadaqallahul azim. Kalau kita ada benda yang perlu kita cakap, kita cakap. Kalau cakap juga di tengah-tengah, apa hukum dia? Hukum dia makruh. Kecuali pada 5 tempat sunat untuk kita memutuskan bacaan. Pertama, ketika bersin. Kalau kita baca tengah-tengah baca, bersin. Jadi zikir dia adalah alhamdulillah, tanda kita memuji Allah. Di atas orang kata apa, bersin ni kita mengeluarkan kuman-kuman daripada diri kita. Jadi itu kita boleh putuskan bacaan. Yang kedua, kita tengah baca Quran dengan orang lain bersin, dan orang tu baca alhamdulillah. Sunat pada waktu tu kita buat apa? Kita sambung dia punya ucapan pujian, yarhamukallah. Jadi waktu tu tengah baca, kita boleh putuskan. Yang ketiga, ketika menjawab azan. Kita tengah baca, contohlah kata malam Jumaat kita baca Yasin.
Kita mula lambat, tengah-tengah duk baca Isyak. Kan? Kita duk fikir kalau berhenti ni, takut sakit tak habis. Kita nak habiskan bacaan. Kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sedang duk baca Yasin. Maka waktu tu sunat untuk kita sambil menjawab azan. Yang keempat, bangun memberi hormat kepada orang alim, orang soleh ataupun orang yang dimuliakan. Jadi tengah-tengah kita duduk ni, kita tengah duduk baca Quran ramai-ramai, tiba-tiba masuk alim ulama, masuk orang yang terkenal di antara kita, YB ke, menteri ke dan sebagainya. Dan pada waktu tu, sebagai dia tu seorang pemimpin, dia sebagai tokoh ulama, tokoh agamawan, maka kita nak bagi hormat pada dia. Kita boleh bangun. Dalam keadaan kita sedang baca tu, kita boleh berhentikan terus bacaan kita. Dan yang kelima, ketika memberi atau menjawab salam. Okay, kita duduk dalam masjid, duduk baca, ada kawan kita hamba Allah masuk, dia bagi salam, Assalamualaikum. Dan salam dia bagi itu kedengaran di telinga kita. Pada waktu tu wajib kepada kita untuk menjawab salam. Macam orang kata bagi salam ketika berada di majlis jamu makan, orang duk makan, kita bagi salam, hukum dia apa? Hukum dia makruh. Tapi hukum jawab dia apa? Hukum jawab dia adalah wajib. Jadi sama juga ketika baca Quran, orang bagi salam, kita kena jawab. Sebab hukum dia jatuh sebagai wajib. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita nak sambung pengajian kita pada bab yang ke-13, muka surat 47. Yakni bab memperelokkan suara sekadar kemampuan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, pada bab ni saya habaq siap-siap. Bab ni agak panjang sikit dan dia ni ada beberapa istilah yang saya rasa saya sendiri pun baru jumpa. Dan sama-sama kita akan jumpa insya-Allah beberapa istilah. Dan dia ada beberapa perbincangan dalam bab ni. Utamanya perbincangan kalau kita baca Quran tu, apa yang seeloknya kita nak baca. Lagu macam mana? Nak baca biasa ke? Nak baca laju ke? Dan dia ada beberapa perbincangan. Saya siap. Kalau ada siapa-siapa yang tak faham, tolong bagi tahu. Kita boleh ulang. Sebab kita main nak mengaji, kalau kita tak faham, saya rasa sia-sia kita mengaji. Biar mengaji sampai faham. Kita belajar sikit pun tak apa. Sebab tu orang kata kalau ada masalah, kalau ada apa-apa sebarang persoalan, tanya. Jangan kita simpan. Sebab kalau kita simpan, benda tu akan jadi satu benda yang tak terjawab. Akhirnya benda tu akan merugikan diri kita. Tak kira lah atas sebab malu dan sebagainya, benda tu akan merugikan kita boleh insya-Allah. Baik. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari menyatakan bahawa tidak syak lagi yang jiwa-jiwa manusia akan lebih cenderung untuk mendengar bacaan yang dibaca secara tarannum berbanding yang dibaca secara bersahaja tanpa tarannum, kerana ia lebih melembutkan hati dan memudahkan mengalirnya air mata. Jadi tuan-tuan, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia bagi tahu satu benda yang cukup jelas, bahawa sifat manusia ni tak kira lah apa pun. Cuma Ibn Hajar dia kata apa? Dalam bab membaca Al-Quran, kebanyakan atau hampir semua manusia suka dengar bacaan yang ada lagu. Tak kira lah lagu apa yang kita duk dengar. Kita pasang keset, tak kira lah Tok Imam Masyari ke, Tok Imam Sudais ke, Tok Imam Sa'id Ghamidi ke, ataupun kita dengar mana-mana Imam Syekh Abdul Basit Abdul Samad yang baca secara tarannum. Kita lebih suka dengar macam tu. Sebab apa? Pertama, halwa telinga kita. Dia ada lagu, dia ada panjang pendek, dia ada tinggi rendah dia. Sekata kita dengar sedap. Dan imam kata juga ada satu sebab lagi pasal apa? Ada juga yang dengar, dia tak faham. Tapi disebabkan terlalu sedap lunak suara dengan taranum tinggi rendah dia, boleh keluar ayat mata kita. Kalau kita buka YouTube, kita search beberapa Tok Syekh besar. Antaranya Abdul Basit Abdul Samad. Antara dia Ahmad Nuaina. Kita dengar dia baca, kita boleh dengar di situ dia timbul sampai tahap bulu roma ni boleh meremang. Dengan dia punya tinggi nada dia, dengan dia punya panjang nafas dia, kita tersentak dengan dia punya bacaan walaupun kita tak faham apa dia sebut. Tu yang kata hebatnya Al-Quran. Dan kita boleh tengok dalam benda-benda lain tuan-tuan. Kita tengok anak-anak kecil. Yang mana lebih mereka mudah ingat? Mereka lebih mudah ingat benda yang ada melodi. Pasang kat mereka Upin Ipin, mereka boleh ingat lagu dia. Pasang saja apa-apa lagu, lebih mudah manusia, tak kira tua dan muda ingat. Sebab apa? Sifat manusia tertarik kepada melodi. Okay? Di kalangan salaf,
terdapat perbezaan pandangan tentang keharusan membaca Al-Quran secara lahan. Baik, jadi di kalangan ulama salaf, ulama yang sekarang ni, terdapat perbezaan pandangan tentang keharusan membaca Al-Quran secara lahan ataupun secara lahnu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apakah itu maksud lahnu? Lahnu ni dia ada banyak maksud. Sebab dalam hukum tajwid juga dia ada ceritakan tentang bab lahnu, iaitu lahnu jali dan lahnul khafi. Cuma di sini dalam perbincangan kita hari ini, yang dikatakan sebagai lahnu itu ialah merujuk kepada suara melagukan Al-Quran dengan nada yang teratur, tersusun rapi, indah tanpa alat muzik, sebagaimana yang telah difahami dengan bahasa orang masa ini. Jadi senang kita nak abang, lahnu dalam taranum ialah dia punya intonasi, dia punya suara dan dia punya susunan naik turun ataupun tabaqat bacaan taranum tersebut. Yang tu dikatakan lahnu. Adapun kadang dalam bab tajwid yang saya sebut tadi lahnu juga. Tapi lahnu dalam taranum dia bawa maksud surah. Manakala lahnu dalam tajwid dia bawa maksud salah. Lahnu jali, lahnu khafi. Apa dia? Kesalahan jali secara terang, kesalahan secara khafi, tersembunyi. Tuan-tuan pernah dengar ke tak? Lahnu jali, lahnu khafi. Apa dia lahnu jali ni? Kita pergi sikit. Okey, kita pergi sikit. Yang ni antara hukum tajwid yang agak terpencil. Tak ramai orang tahu. Sebab selalunya kalau bab tajwid ni, kita akan bincang hukum apa? Nun dan tanwin. Nun mati dan tanwin. Hukum mi mati. Hukum mat. Yang tu je. Hukum-hukum yang agak famous. Tapi hukum lahnu ni, tak berapa ramai orang yang tahu. Yang dikatakan lahnul jali ni apa tuan-tuan? Lahnul jali ni ialah kesalahan yang kita nampak. Seperti contohnya, perubahan pada baris bacaan. Ataupun perubahan pada makhraj. Contoh, kita dah baca Fatihah ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Contoh, ba yang sepatutnya berbaris bawah dibaca dengan baris atas. Tu kesalahan yang nyata dari segi baris ataupun dari segi makhraj. Contohnya kita kata siratal ladzina an'amta. Yang pertama alif nun alif, yang kedua ain mim ain. Ada orang yang baca dengan an'am. Siratal ladzina an'am. Dua-dua dia baca dengan ain. Itu juga adalah lahnu jali. Telinga kita boleh tangkap bahawa berlaku kesalahan di situ. Adapun yang kedua dia kata ini lahnul khafi, yakni kesalahan yang tersembunyi. Tersembunyi ni dia payah sikit. Sebab siapa yang nak boleh tangkap kesalahan tu? Pertama, orang yang baca tu sendiri. Dan yang kedua, orang yang alim dalam bab tajwid. Sebagai contoh, dia baca tanpa dengung. Baca cantik dah. Macam contoh kita boleh ambil surah Sajadah. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dia baca direct. Sedangkan di situ ada beberapa tempat yang kena dengung. La'amla'anna jahannama minal jinna wan nasi ajma'in. Ada 5 tempat kena dengung, tapi dia baca dengan direct. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi bila kita dengar dalam keadaan baca laju, macam tak ada salah. Kita baca, betul dah dia baca ni. Sedangkan di situ kena ada dengung. Okey, ataupun pada dengung dia pergi lebih kadar harkat pula dah. Nak buat ayat sedap, contoh innal ladzina kafaru. Tu Imam Bukhari, innal ladzi. Sepatutnya berapa? 2 saja. Dia tarik sampai 4 sampai 5 harkat. Jadi orang yang dengar, sedap sungguh lagu dia, dia tak boleh perasan. Tu dipanggil sebagai lahnu khafi, tersembunyi. Hanya orang-orang yang betul-betul arif dalam bidang tajwid, dia boleh tahu benda tu. Okey, yang ni cerita lahnu dalam tajwid. Maksud dia salah. Sedangkan lahnu yang kita nak bincang hari ni, lahnu yang merujuk kepada bidang taranum. Baik, kita sambung. Berkenaan dengan hukum memperelokkan suara serta mendahulukan daripada yang lain, tidak ada pertelingkahan padanya. Jadi dia dah di sini jelas berkenaan hukum memperelokkan suara, yakni kita cuba baca Quran sebaik mungkin dengan lagu yang kita ada. Tak kira lagu tu kita tiru lagu siapa pun. Satgi Fatihah kita baca rakaat pertama, kita tiru Syekh Masyari.
Mai rakaat kedua, kita tiru bacaan Syekh Sa'id Al-Ghamidi. Tak ada masalah. Asalkan kita yakin bahawa kita baca ni dengan lagu ni dengan tujuan Allah Ta'ala suka kita baca Quran dengan lagu. Seperti mana sabda Nabi, Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah bacaan Quran kamu dengan suara-suara kamu. Maksud dia, dengan paling elok yang kita boleh baca. Jadi dia kata apa di sini? Tentang hukum dia memang sunat. Kita baca dengan lagu, dengan bacaan yang elok. Sedangkan dia nak bincang di sini, diriwayatkan daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala bahawasanya haram membaca secara lahan. Imam At-Tabari, Abu Tayyib Al-Mawardi, Ibnu Hamdan Al-Hanafi pula menghikayatkan daripada sejumlah ahli ilmu serta Ibnu Battal, Iyad, Qurtubi daripada mazhab Malikiyah, Al-Mawardi, Al-Bandaniji dan Al-Ghazali daripada ulama Syafi'iyah. Pengarang kitab Az-Zikrah daripada ulama Hanafiyah mengatakan makruh. Jadi tuan-tuan, kita boleh tengok mula-mula dia kata di sini hukum baca Quran berlagu sunat. Tapi tang lahnu ni Imam Malik kata apa dia? Imam Malik kata haram. Kemudian ada beberapa ulama daripada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi kata makruh. Inilah pandangan yang dipilih oleh Abu Ya'la Ibnu Aqil daripada ulama Hanbaliyah. Jadi ada juga ulama-ulama pada 4 mazhab yang mengatakan makruh. Jadi apa yang makruh? Kita akan tengok sebentar lagi. Sambung. Ibnu Battal pula menghikayatkan daripada sekumpulan sahabat dan tabi'in tentang keharusan perkara ini. Inilah nas bagi Imam Asy-Syafi'i dan yang naqalkan oleh At-Tahawi daripada Hanafiyah dan berkata Al-Fawrani daripada Asy-Syafi'iyah di dalam kitab Al-Ibana bahawasanya ia bukan sahaja harus bahkan mustahab pula dah. Tadi Imam Malik kata haram. Kemudian ada beberapa ulama pada mazhab kata makruh. Kemudian ada pula ulama kata harus kita baca dengan lahan. Dan ada juga yang kata mustahab. Mustahab ni apa? Mustahab ni sunat. Ada yang kata sunat pula baca dengan berlagu. Baik, kita sambung lagi. Asal tempat perselisihan masalah ini ialah sekiranya setiap huruf tidak sunyi daripada makhrajnya. Sekiranya bertukar, An-Nawawi berkata dalam kitab Tibyan bahawa ijma' ulama mengharamkannya. Jadi dia kata di sini, bila kita membaca Al-Quran dengan lagu-lagu tertentu pada setiap tempat, kalau kita sebut huruf ataupun kita sebut tajwid dengan betul mengikut tempat yang tertentu, maka hukum dia tak haram. Tapi kita punya nak buat lagu sampai kita melebihkan sesuatu. Contoh dia, kita baca tempat yang 6 harakat sampai 10 harakat. Ataupun tempat yang 6 harakat kita tinggal bagi jadi 2 harakat. Maka Imam Nawawi kata dalam kitab Tibyan, hukum dia adalah haram. Baik kita baca biasa tanpa lagu daripada baca lagu tapi dia mencacatkan bacaan kita. Lafaz ijma' ulama tentang mustahabnya ataupun tentang sunatnya memperelokkan suara adalah sekiranya ia tidak keluar daripada had bacaan secara tamtid. Namun sekiranya terkeluar hingga menambah satu huruf atau menyembunyikannya, maka ia adalah haram. Baik tuan-tuan, saya berhenti setakat ni. Baik, saya ada ambil satu nota daripada luar yang nak cerita tentang masalah lahan ni. Jadi kita sama-sama nak faham apa itu lahan. Maka telah berkata Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, ini adalah apabila yang dikatakan lahan itu ia melagukan Al-Quran. Jadi kita baca Quran secara berlagu, tidak diambil berdasarkan disiplin Al-Quran dan meninggalkan kaedah atau sistem penghayatan pada kalimah dan huruf. Maka ini mematikan tujuan asalnya dan hukumnya menjadi makruh ataupun dibenci. Apa yang diada-adakan oleh mutakallifun, yakni orang yang memaksa diri dan berlebih-lebihan dengan memperkenalkan beberapa kaedah, yakni kaedah timbangan nada atau not-not nyanyian dan muzik, lalu mereka mengambil kalam Allah dan melagukan dengannya. Ini adalah bid'ah yang sangat buruk lagi keji. Maka para pendengar wajib menegahnya dan para pembaca Al-Quran perlu menjauhinya. Ya, jadi saya rasa tak faham. Ringkasnya tuan-tuan, yang kata lahan ni apa? Kita baca Al-Quran. Kalau Taranum dia ada berapa lagu? Kita ada lebih kurang 7 lagu.
Hijaz, Syika, Nahwan apa semua tu, 7 lagu. Yang kata lahan ni apa dia? Dia buat lagu, dia ambil daripada not-not lagu lain. Mudah cakap, dia ambil not lagu Hindustan, dia buat baca Quran. Yang tu yang dia kata di sini ditegah. Kita baca Quran dengan not-not lagu yang ada pada zaman ni. Ambil lagu Siti Nurhaliza, katalah lagu Cindai ke apakah, kita ambil dia punya lirik tu, kita buat baca Quran. Pernah sekali saya terdengar orang baca Quran, dia buat lagu. Lagu tu lagu, kalau tak silap saya, lagu dalam filem Gurindam Jiwa. Rasa orang tua-tua mungkin tahu kot. Lakonan Nordin Ahmad. Dan lagu dia macam mana? Ku siram selasih, ku siramkan di hujung halaman. Macam tu lah. Suara saya tak ada, minta maaf nak. Dia buat macam mana saya pernah dengar. Dia baca ayat wa yas'alunaka 'anir ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Surah Isra. Dia buat lagu tu. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ada pula bunga dia. Qulir ruhu min amri rabbi. Macam tu lebih kurang. Nampak? Dia buat lahan. Daripada lagu yang tak ada, dia adakan satu lagu yang kita dengar, tuan-tuan. Kalau orang dengar, apa orang akan kata? Orang akan kata pertama perli. Ataupun orang yang tak faham, dia faham, ni lagu Nordin Ahmad ni, dia akan buat apa? Dia akan gelap. Sebab tu dikatakan ini adalah satu bid'ah yang keji. Jadi dia nak habaq apa? Kalau kita nak baca Al-Quran, kita baca dengan lagu mutawatir yang ada sekarang ni. Jangan kita cuba baca Al-Quran dengan lagu-lagu yang tertentu. Sebab tu kalau tanya saya tak berapa berkenan bila orang baca Al-Quran ni dengan bernada Bollywood. Maaflah nah, yang ni pandangan saya. Sebab apa? Jelas abang di sini bahawa kita tak boleh nak baca macam tu. Sebab yang duk mai pada ulama bawa ilmu taranum tak ada pun dalam rentak Bollywood. Dia seolah-olah macam kita dengar orang macam duk main-main pula. Memang di belah India sana memang dia baca macam tu. Sebab apa? Pelat dia, lidah dia. Dia tak disebut lam yang tebal. Nak sebut Allah, nak tebalkan lam tak boleh. Dia jadi Allah. Mai kita pula duk bawa benda lagu tu. Takkan nama dia main-mainkan. Mungkin dari satu segi kita seronok dengar. Oh, ceramah orang baca Bollywood. Tapi kalau saya, sekali lagi saya minta maaf, saya tak berkenan macam tu. Daripada nak baca macam tu, baik kita baca tanpa lagu. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Bagi saya, lebih baik kita baca macam tu. Daripada nak buat lagu, Qul huwallah. Nak tarik satu lagu yang tak pernah dengar, dengan tujuan nak bagi orang seronok. Nak tarik orang. Jangan. Dihabaq oleh Imam Munawi, benda itu adalah bid'ah yang sangat buruk lagi keji. Sebab Nabi SAW tak buat benda tu. Ni kena faham, ni bid'ah. Sebab apa? Al-Quran. Yang ni bukan Yahanana. Saya bila cerita bab Yahanana keluar pula lah. Talbisul iblis. Pakaian daripada pakaian-pakaian iblis. Allahu Akbar. Saya rasa kasar lah. Orang yang habaq Yahanana ni sebagai lagu jahiliah, lagu nyanyian iblis, pada saya kasar kot. Banyak benda lagi dia boleh sebut. Yahanana pada zaman ini merupakan satu fenomena yang boleh tarik anak-anak Islam, yang boleh tarik orang Islam pergi duduk dalam satu majlis agama. Sambil-sambil berhadana, ada tausiah, ada peringatan daripada beberapa tok guru alim ulama. Tiba-tiba dikatakan benda ni sebagai pakaian-pakaian iblis. Benda ni dikatakan sebagai nyanyian-nyanyian jahiliyah. Maka pada saya tak kenalah benda macam ni. Kita tengok sama tempat, kita tengok sama zaman lah ni macam mana. Nah, kalau kita nak cakap pun baik kita kembali pula. Kemudian kata Imam Nawawi, baik yang ni yang kedua tuan-tuan. Imam Nawawi bagi tahu apa? Berkata Al-Qadhi, para ulama telah ijma', yakni telah sepakat atas disukai mentahsin atau memperindahkan suara dengan membaca dan mentartil Al-Quran. Jadi Imam Nawawi kata memang sepakat ulama bahawa semua ulama kata disukai kita mentahsin, yakni membaca Al-Quran dengan cara terbaik, dengan suara yang paling elok. Semua ulama suka. Berkata Abu Ubaid,
hadis-hadis yang warid dalam masalah ini menunjukkan membacanya dengan tahzin, yakni membaca Al-Quran dengan nada yang sedih serta jiwa yang bergetar. Kalau kita pergi Mekah tuan-tuan, ataupun kita dengar mana-mana keset Tok Imam Arab, ada ketika dia baca Quran, qiyau, menangis dengan nada yang cukup sedih. Kita yang tak faham ni pun menangis sama dengan dia. Sebab apa? Itu adalah mukjizat Al-Quran. Memang kita kena baca dalam keadaan kalau boleh menangis, menangis. Yang tu yang diminta supaya kita membaca pada Al-Quran. Kemudian Al-Qadhi berkata lagi, para ulama berselisih pada membacanya dengan lahan, yakni berlagu atau dengan intonasi tertentu. Imam Malik dan jumhur ulama membencinya. Jadi kita tengok tadi kan, Imam Malik dia kata apa? Haram. Imam Malik kata baca Quran dengan lagu yang merepek, hukum dia haram. Kemudian dia kata Imam Malik dan jumhur ulama membencinya kerana ia tidak termasuk dalam maksud tujuan Al-Quran berupa khusyuk dan memahaminya. Jadi bila kita dengar orang baca Quran lagu pelik-pelik ni tuan-tuan, kita tak khusyuk. Bahkan kita akan rasa lebih seronok. Kita akan rasa lebih kepada nak gelak. Sebab apa? Hang bawa lagu apa ni? Aku tak pernah dengar. Kita ni bukan orang Arab. Kalau kita orang Arab, kurang-kurang dia mainlah lagu apa pun, kita boleh faham. Tapi kita ni orang yang tak faham, orang Melayu. Ramai daripada kita yang tak belajar bahasa Arab. Jadi bila kita dengar lagu pelik-pelik, apa akan jadi pada kita? Oh, maksud saya, apa perasaan kita yang pertama? Kita akan rasa kita nak gelak. Sebab kita dengar benda ni pelik. Wih, hang buat lagu apa ni? Sempoi sungguh lagu hang. Padahal benda tu adalah satu benda yang bid'ah yang sangat ditegah. Kemudian Imam Abu Hanifah daripada mazhab Hanafi dan sekelompok dari kalangan salaf pula membolehkan berdasarkan keterangan hadis kerana yang demikian termasuk sebab untuk mencapai kelembutan hati sebagai tanda lahirnya rasa takut dan menjadikan jiwa tunduk untuk mendengarnya. Jadi ulama Hambali dia kata apa? Boleh, tapi boleh tuan-tuan dengan syarat. Apa syarat dia? Kalau kita bawa lagu tu tak sangat pelik. Orang dengar, orang tak gelak pertama. Kedua, lagu tu dia tak lari dia punya tajwid. Dia tak lari dia punya panjang pendek. Dia tak lari dia punya sebutan baris. Kalau lari, panjang pendek dia lari, disebabkan kita nak ikut lagu tertentu, maka pada waktu tu hukum dia jatuh kepada haram. Sebab ni dia kata harus. Bila harus, dia ada syarat-syarat dia kita kena ikut. Kalau kita nak buat lagu sendiri. Ini cerita dia lagu sendiri. Kalau lagu dalam taranum tak ada masalah, dibolehkan bahkan disunatkan untuk kita baca dalam taranum. Baik, kemudian aku katakan Al-Imam Asy-Syafi'i. Baik, ini dalam mazhab kita. Imam Asy-Syafi'i di suatu bab mengatakan, aku membenci membaca Al-Quran secara lahan, yakni secara berlagu berintonasi tertentu. Manakala di tempat lain beliau tidak membencinya. Jadi untuk Imam Syafi'i dia ada dua. Untuk satu tempat Imam Syafi'i kata boleh baca. Dan untuk satu tempat Imam Syafi'i kata apa? Aku benci baca. Jadi Imam Syafi'i sendiri dia ada dua pendapat. Berkata para sahabat kami, sebenarnya tidak ada perbezaan pendapat dalam perkara ini. Tetapi yang ada hanya perbezaan pada dua keadaan. Iaitu yang mana dibenci jika dikehendaki ada olahan suara itu sendiri dan keluar pula dari ketentuan bacaannya dengan menambah atau mengurangi bacaan atau mat memanjangkan bukan pada tempatnya, idgham pada kalimah yang tidak dibenarkan dan seumpamanya. Dan selain itu maka adalah mubah, yakni dibolehkan jika tidak mengubah kedudukan bacaan. Jadi Imam Syafi'i dia kata apa? Ada dua pendapat. Pendapat pertama dia benci. Maksud dia tak suruh kita baca secara lahan. Kenapa dia benci? Dia jadi benci, dia berkata kat kita tak boleh baca sekiranya bacaan kita mengubah tajwid, mengubah panjang pendek, mengubah sebutan huruf dan sebagainya. Akan tetapi, kalau bacaan kita tu sama dia punya panjang pendek, sama dia punya dengung, maka pada waktu tu Imam Syafi'i kata apa? Mubah. Jadi untuk mazhab kita tuan-tuan, kita boleh pilih. Sama ada kita nak baca dengan lagu tertentu yang kita reka, ataupun kita nak baca cara biasa. Tapi kalau kita tak yakin dengan lagu kita ni menepati dari segi tajwid, menepati dari segi segala kaedah dalam sebutan makhraj dan sebagainya pada pembacaan Al-Quran, saya syorkan lebih baik tak payah. Tak payah. Kita ikut apa lagu yang ada ni.
Sebab benda tu dah cukup cantik dah. Kita pun dah rasa selesa dengan lagu-lagu yang kita duduk dengar. Rasa Tok Imam kita, Tok Imam Ustaz Syuaib, Tok Imam Ustaz Talib, Tok Imam Ustaz Ismail, masing-masing lagu dia berbeza. Tapi kita dengar pelik tak? Kita tak dengar pelik. Sebab apa? Lagu-lagu yang dibaca ni adalah ada dia punya syibih-syibih ataupun dia punya tobaqat-tobaqat pada kaedah taranum. Ada, bukan kata tak ada, ada. Sebab tu kita dengar sedap. Kita tak dengar benda tu pelik ataupun merepek dan sebagainya. Jadi kita ikut lagu-lagu macam tu. Tak perlu kita nak tambah dengan lagu-lagu yang sendiri. Baik, jadi boleh faham tak? Okay? Jadi dia nak bincang pada bab yang mula ni, dia nak bincang bab lahan tu. Bukan nak bincang bab taranum. Taranum dia bagi dah ayat. Sepakat ulama. Hukum dia apa? Sunat. Kalau kita baca dengan taranum yang elok, sunat. Cuma dia nak bincang dalam bab lahan ni saja. Baik, kemudian kita sambung. Pada muka surat 48, perangan last sekali. Adapun bacaan secara lahan di setengah tempat Asy-Syafi'i telah menaskan kemakruhan, sedangkan di tempat lain beliau mengatakan tidak mengapa. Baik, kita dah tengok tadi kan, Imam Syafi'i dia kata ada tempat tak boleh, ada tempat boleh. Perbezaan ini bukanlah menunjuk perselisihan dua pandangan, tetapi ia merujuk kepada dua keadaan, di mana sekiranya lahan tersebut tidak terkeluar daripada metodologi sebenar, maka ianya adalah harus. Okay? Kalau kita baca dengan betul semua, ia adalah harus. Namun sekiranya tidak, kita baca tajwid apa semua tak betul, maka ia adalah haram. Inilah yang dihikayatkan oleh Al-Mawardi daripada Asy-Syafi'i. Demikianlah juga yang dihikayatkan oleh Ibnu Hamdan Al-Hambali di dalam kitab Ar-Ri'ayah. Berkata Al-Ghazali dan Al-Bandaniji serta pengarang kitab Az-Zahirah daripada kalangan ulama Hanafiyah, sekiranya ia tidak terlampau di dalam tamtid yang boleh mentaswiskan nazam, maka ia adalah mustahab. Sekiranya tidak, maka tidak dibolehkan. Baik, jadi ada beberapa ulama dia kata, sekiranya ia tidak terlampau di dalam tamtid. Apa itu tamtid, tuan-tuan? Tamtid ini bermaksud berlebihan dalam olahan suara. Seperti mana dia tambah beberapa harakat ataupun dia memanjangkan dengan lebih qadar. Contoh dia kata, kita nak buat taranum, dia berlebihan. Contoh, ya ayyuhalladzina amanuan. Ya ayyuhal, kita ambil ja'a. Ja'a 6. Kan? Tiba-tiba dia buat taranum, dia baca lebih. Innalladzi ja'a. Dia tarik. Kita kira pi sampai 10. Yang tu dikatakan sebagai tamtid. Dia berlebih-lebihan. Ataupun dia nak tunjuk kepada qalqalah. Contoh, baca surah Iqra, surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Dia baca sedap dah, dengar depan. Tiba-tiba tak nak qalqalah tu, dia terlalu tekan. Dia ada tamtid di situ. Dia nak tunjuk kata ada qalqalah. Sedangkan qalqalah di situ adalah qalqalah wusta. Dia mati, dia di hujung, tak ada syaddah, tak perlu tekan. Dia hanya khalaq, sikit saja. Dia dah tekan khalaqa. Itu berlaku tamtid. Jadi ulama kata apa? Sekiranya ada penambahan yang melampau, tu maksud dia tamtid, yang boleh mentaswiskan nazam. Apa mentaswis tu? Maksud dia boleh mengganggu. Jadi kita dengar pun, macam pelik yang ni. Kita sendiri yang tak berapa pandai Al-Quran, kita dengar orang yang baca dengan melampau ni baca, maka kita boleh rasa ada tak kena di situ. Maka pada waktu tu hukumnya haram, tidak dibolehkan membaca dengan bacaan tersebut. Jadi nak belajar taranum ni pun bukan sembarangan belajar. Sebab banyak orang yang dia baca taranum, lari habis dia punya tajwid. Panjang pendek tak jaga. Sebab nak ikut lagu, benda yang tak perlu panjang, dipanjangkan. Macam saya pernah dengar, ada orang baca surah Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi. Sedangkan kita baca biasa, raiba fi. Ba tu tak panjang. Disebabkan nak masuk dengan harakat lagu dia, maka dia buah 2 harakat pada ba. Maka benda ni dia panggil sebagai tamtid, menambah-nambah atau melampau-lampau pada bacaan, dan benda ni adalah ditegah. Hukum dia apa? Hukum dia adalah haram.
Baik, jadi setakat perenggan ni kita bincang dalam bab lahan. Jadi tuan-tuan faham cuma benda ni dia main dalam bentuk orang kata apa? Kalimah-kalimah istilah yang tertentu yang kita tak boleh nak tolak. Istilah lahan, istilah tamtid, istilah tashwish. Benda tu dia ada maksud-maksud yang tertentu. Kalau dia nak bincang mudah aja. Dia kata kalau kita nak baca Taranum, bacalah macam mana pun. Tak ada masalah. Kita pergi jumpa Tok Guru Taranum, kita belajar lagu ni, kita main kita baca. Asalkan Taranum kita jangan berlebihan. Jangan kita pula melampau-lampau tambah panjang pendek dia, dengung 2 harakat, kita buat sampai harakat 4, 6. Innal. Jadi sampai 4 sampai 6. Pada waktu tu berlaku tamtid. Walaupun Taranum dia, Taranum yang kita belajar, contoh dia Hijaz. Tapi kita baca dengan secara tamtid, maka pada waktu tu hukum dia adalah haram. Jadi senangnya kita nak baca, kita baca ikut kadar yang biasa. Yang kita nak baca ni. Kalau kita bukan daripada kalangan ahli qura. Kalau kita orang ahli qura, ahli bacaan Al-Quran, ahli taranum, kita pakar dalam bab tajwid, silakan bacalah macam mana pun. Sebab Imam Syafi'i kata apa? Untuk mazhab kita ada 2 pendapat. Sama ada boleh ataupun tak boleh. Boleh kalau kita reti, tak boleh kalau kita tak reti. Wallahu a'lam. Jadi boleh faham tak? Tuan-tuan, boleh faham tak? Baik, kita sambung. Lantaran itu, memperelokkan suara ketika membaca Al-Quran adalah sesuatu yang dituntut. Sekiranya tidak sedap didengar, maka perelokkanlah sekadar kemampuan. Jadi dia nak kata, dia balik pada tajuk asal. Lantaran itu, perelokkanlah suara ketika baca. Kita cuba sedaya upaya ketika kita baca Quran, bacalah habis elok yang kita boleh baca. Keluarkanlah lagu apa yang kita ada. Saya tak pandailah lagu, habis mana rasa tu paling sedap kita boleh baca. Bacalah. Kalau lagu-lagu lain kita pasang dalam radio, kita boleh ikut. Takkan Quran ni kita tak boleh buat lagu. Rasa teruk sangat. Kalau kita, saya memang tak kerti sungguh-sungguh ni, tak tahu lagu apa. Maksud dia kita ni bukan daripada orang yang suka mendengar Al-Quran. Manusia dengan melodi ni, dia lebih kurang kawan karib. Manusia dengan hiburan ni, dia cukup suka. Lagu ni cukup orang kata apa? Cukup mudah terlekat dalam kita punya ingatan. Jadi kalau duk dengar bacaan Syekh Masyari, contoh dia, 2-3 kali duk dengar Fatihah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tu cara baca Fatihah Masyari. Kalau mai sudah Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, takkan 2-3 kali dengar kita tak boleh ikut. Jadi untuk mendapat bacaan yang paling sempurna, maka kita tambah satu lagi. Kalau dalam bab-bab depan tu kita tengok dah cara nak sempurna macam mana sebelum ni. Antaranya dengan bersiwak, betul? Antaranya dengan membaca isti'azah. Lah satu lagi cara nak dapat pahala yang banyak dalam bacaan Al-Quran, pastikan kita bacaan kita tu dengan bacaan yang berlagu. Kita buatlah bagi baca sedap sikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu kira jadi tu. Ada lagu dia. Kita dengar pun, okey sedap. Suara aku sempoi dah. Okey, itu sekadar mencukupi. Baik. Al-Imam Bukhari di dalam kitab Jami'-nya telah meletakkan bab khas berkenaan memperbaguskan suara bacaan Al-Quran. Kemudian beliau mendatangkan satu hadis yang disandarkan kepada Abu Musa daripada Nabi SAW telah bersabda, Ya Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Wahai Abu Musa, sesungguhnya engkau telah diberikan seruling daripada seruling-seruling keluarga Nabi Daud. Jadi Nabi bagi tahu kat seorang sahabat dia, nama dia Abu Musa. Abu Musa ni suara dia sedap. Dan Nabi kata dia, wahai Abu Musa, sesungguhnya Allah telah bagi kat hang ni manazir, yakni seruling daripada seruling-seruling Nabi Daud. Kenapa Nabi kata gitu tuan-tuan? Sebab kita buka balik cerita Nabi Daud. Nabi Daud dikurniakan oleh Allah kitab Zabur. Dan Nabi Daud ni kehebatan dia, selain daripada dia ni membunuh Jalut.
Kita belajar ada hari itu kan, dalam kuliah subuh. Saya bawa cerita Talut dan Jalut. Nabi Daud bunuh. Dan itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan dia yang kedua, dia boleh melembutkan besi dengan tangan. Besi ni dia nak buat baju besi. Kalau kita jenuh ketuk nak buat pedang apa, dia ada ejen dengan tangan lah. Nak tumbuk, nak buat ni ke lubang ke apa ke, dia pakai tangan dia saja. Itu kelebihan kedua. Dan kelebihan ketika Nabi Daud ialah dia mempunyai suara yang sangat merdu. Sehingga akan dikatakan kalau dia baca Al-Quran, lalu binatang ke apa ke, maka serta-merta binatang tu akan berhenti. Harimau duk ligan mangsa dia. Harimau duk ligan rusa. Tengah-tengah duk ligan. Yang kawan ni lari, yang kawan ni ligan. Nabi duk baca Quran, dua-dua berhenti. Nak kata sedapnya suara Nabi Allah Daud AS. Sebab tu Nabi bagi perumpamaan Abu Musa ni seruring Nabi Daud. Sebab suara dia sedap. Baik. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani telah menyebut di dalam kitab Fathul Bari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi Daud membaca kitab Zabur dengan 70 lahan dan membacanya dengan bacaan yang mencerdaskan orang yang dalam keletihan. Jadi Nabi Daud ni dia boleh baca kitab Zabur tu 70 lahan dengan maksud 70 lagu yang berbeza. Kita lah ni dengar 7 lagu Taranum pun dah takjub, dah sedap dah. Cukup best dah dengar. Baru 7. Nabi Daud dia boleh baca 70 lagu. Dalam keadaan setiap lagu yang dia baca, semua benda akan terpaku, terpana. Dengar apa yang dia baca. Sampaikan orang kata, dengar saja dia baca, orang yang letih boleh sergah. Kita ni balik kerja Allah tak larat lah. Tiba-tiba katalah, dengar Nabi Daud ni baca Quran. Terus dia terus semangat. Serupa minum 100 plus. Tu cerita dia. Sekiranya baginda ingin menangisi dirinya, maka tidak ada seekor pun haiwan di darat dan di laut, melainkan mereka turut serta diam, mendengar dan menangis. Kalau dia baca tu dalam keadaan dia punya lahan dia, lagu sedih, dia menangis. Bukan setakat dia aja menangis, segala binatang darat dan laut semua pakat turut menangis. Nak kata betapa bacaan Nabi Daud ni sangat menusuk kalbu. Dia baca nada gembira, semua orang seronok. Dia baca dalam keadaan semangat, semua orang sergah. Tapi bila dia baca dalam keadaan sedih, semua orang menangis. Kita kalau di sini mungkin kita tak dapat lah. Tapi saya rasa siapa yang pernah ada pengalaman berada di Masjidil Haram, dan kita pernah berada di sana, dalam keadaan dia punya sound system yang cukup hebat. Kita dengar Tok Imam baca, Tok Imam menangis ya. Kita sendiri terbit. Macam itulah lebih kurang. Macam itulah nak bagi contoh siapa yang pernah rasa. Kalau tak pernah rasa tuan-tuan, doa kepada Allah. Ya Allah, rezekikan aku untuk menjejak tanah haram-Mu ya Allah. Minta ke Allah, insya-Allah Allah akan bagi. Baik. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawasanya Nabi SAW bersabda, "Lam ya'zanillahu li syai'in ma adzina lin-nabiyyi an yataghanna bil Qur'an." Wa qala sahibul lahu yuridu yajharu bih. Maksudnya, Allah Ta'ala tidak mendengar kepada sesuatu sebagaimana ia mendengar kepada seorang Nabi hal keadaannya melagukan Al-Quran. Jadi pada hadis ni, Nabi SAW bagi tahu Allah tidak dengar sesuatu melainkan Allah dengar kepada setiap orang. Di sini Allah tuju kepada Allah dengar kepada Nabi keadaan dia melagukan Al-Quran. Jadi para sahabat tak faham. Dia tanya kepada seorang sahabat iaitu Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia kata di sini, seorang sahabat berkata, sahabat tu maksud dia Sayyidina Abu Hurairah. Kita boleh tulis di situ. Yang dikehendaki ialah menyaringkan bacaan. Nabi maksud apa dia? Allah Ta'ala bila nak tengok orang baca Quran, Allah Ta'ala nak dengar pada mana? Allah Ta'ala nak dengar pada suara. Suara. Sebab tu bila kita nak baca Al-Quran tuan-tuan, bagi ada suara. Kuatkan sikit volume kita. Sebab apa? Sebab siapa nak dengar? Berdasarkan hadis ni, siapa nak dengar? Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak dengar bacaan kita. Tu dia kata di sini, Allah tidak mendengar kepada sesuatu sebagaimana ia mendengar kepada seorang Nabi hal keadaannya melagukan Al-Quran. Allah dengar pada setiap Nabi bagaimana Nabi-Nabi tersebut melagukan Al-Quran.
Jadi kepada kita, zaman kita tak ada Nabi. Jadi Allah nak dengar apa? Allah nak dengar bagaimana kita membaca Al-Quran secara berlagu. Jadi bacalah dengan kuat. Moga-moga Allah Ta'ala dengar bacaan kita, tuan-tuan. Kalau sampai bacaan kita kepada Allah, maksud dia kita dekat kepada Allah. Bacaan kita tu bacaan yang ada ganjaran, bacaan yang dipenuhi dengan ibadat, insya-Allah. Diriwayatkan juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adzina Allahu li syai'in ma adzina lin nabiyyin hasanis sauti bil Qur'an." Allah Ta'ala tidak mendengar, tidak lebih mendengar kepada sesuatu sebagaimana ia mendengar bagi seorang Nabi yang mempunyai suara yang merdu melagukan Al-Quran. Al-Munawi berkata, ketika menjelaskan maksud perkataan ma'azina, jadi awal-awal hadis tu ma'azina, tidak mendengar. Maksud dia, yakni Allah tidak meredai daripada sesuatu yang boleh didengar, yang lebih ia reda daripada sisinya. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala ciptakan pada semua manusia ada suara. Dan kita ni manusia pun masing-masing suara kita berbeza, betul? Sedangkan sebab macam mana nak tahu beza tak beza? Kita piduk di sebalik hijab, di sebalik tabir, kita cuma bunyikan suara, orang boleh cam. Oh, ni suara dia ni suara fulan, ni suara Pak Mat, ni suara dia tu. Orang tahu hanya dengar suara. Jadi siapa cipta suara? Allah yang cipta suara. Jadi Imam Munawi dia kata, antara suara yang paling Allah Ta'ala redha, suara yang paling Allah Ta'ala nak suka dengar, ialah suara orang yang menyaringkan bacaan Al-Qurannya. Jadi dalam banyak-banyak suara, suara penyanyi, suara tu, suara ni, suara yang paling Allah Ta'ala redha, suara paling Allah Ta'ala tunggu-tunggu, ialah suara orang yang boleh baca Quran dalam keadaan paling sedap bacaannya. Tu Imam Munawi kata berdasarkan maksud hadis tadi. Baik. Dan tidak juga ia lebih kasihi kepadanya daripada kata-kata Nabi yang melagukan Al-Quran, iaitu menyaringkan suara dengannya. Okey, mula-mula Allah redha kepada orang yang baca Quran dengan sedap. Kemudian Allah Ta'ala kasih kepada orang yang melagukan Quran. Dia baca Quran berlagu dengan kuat. Pertama. Kemudian memperelokkan suara ketika membaca dengan khusyuk. Dalam baca tu pula dia buat suara yang paling elok yang dia mampu dengan cara khusyuk, melembutkan hati dan kedukacitaan. Maksud dia ada tempat dia baca dengan ayat gembira. Bila sebut ayat-ayat syurga, tajri min jannatin tajri min tahtihal anhar, dia baca dengan nada seronok. Bila main tentang khalidi nar, ayat tentang neraka, khalidina fiha, dia baca dengan ayat sedih. Mai cerita tentang hari kiamat, dia baca dengan nada takut. Maka ini adalah benda-benda yang Allah Ta'ala paling suka. Yang tu kata Imam Munawi apabila dia mentafsirkan hadis tersebut. Yang dikehendaki dengan Al-Quran pula adalah semua apa yang dibaca daripada kitab-kitab yang diturunkan. Jadi jelas dia, kalau saya buat secara kesimpulan, Imam Munawi kata apa? Dalam semua surah yang paling Allah Ta'ala suka dalam surah yang ada di dunia ni, surah orang yang baca Quran dengan berlagu, dengan cara bacaan dia, bacaan yang nyaring. Faham tak? Jadi kita nak baca Quran hari ni, kalau kita sebelum ni kita duduk buka Quran, kita sendiri tak dengar apa kita baca. Tidak. Ramai yang baca lagu tu. Dia buka mushaf tapi surah tak keluar. Dapat tak pahala? Dapat, tuan-tuan. InsyaAllah kita niat ibadat kerana Allah, semua ibadat dapat pahala. Cuma beza daripada kita baca secara senyap, lepas ni kita buka, kita baca kuat sikit bagi ada lagu. Pahala yang senyap tadi akan berkurangan berbanding dengan pahala yang ada lagu. Pahala yang ada lagu dia lebih. Sebab apa? Allah Ta'ala paling suka surah tersebut. Jadi sama-sama kita boleh amalkan, insya-Allah. Baik, kemudian Al-Qurtubi berkata, pembacaan Al-Quran adalah secara talqin yang mutawatir daripada seluruh masyayikh satu generasi ke satu generasi. Baik. Jadi Imam Qurtubi dia kata apa? Bacaan Al-Quran ni adalah bacaan secara talqin. Tuan-tuan, apa tu talqin, tuan-tuan? Kita dah tahu talqin ni baca tang kubur, baca talqin. Baca talqin tu baca apa? Apa isi kandungan talqin?
Apa isi kandungan talqin? Isi kandungan talqin ialah pengajaran. Betul tak? Kita duk ajak kepada orang yang ada di kubur kononnya, tapi dah kita duk habaq orang yang ada tepi kubur yang bakal menjadi jenazah. Ingatlah bahawa mungkar nakir itu akan datang, kematian itu benar, kedatangan malaikat itu benar, soal malaikat itu benar. Kemudian kita telah orang yang baca talqin itu pula dia bocorkan soalan. Apa yang akan ditanya oleh mungkar nakir? Ma rabbuka wa ma nabiyuka? Maka janganlah kamu takut dan gentar, katakanlah dengan penuh keyakinan, ma rabbuka, Allahu rabbi. Okey, talqin. Maksud dia di situ mengajar. Jadi dikatakan di sini bahawa Al-Quran itu satu benda yang diajar secara mulut ke mulut, daripada syekh ke syekh. Tu maksud dia masyayikh. Daripada Nabi, Nabi turun kepada sahabat, sahabat turun kepada tabi'in, tabi'in turun kepada tabi'in, turun kepada ulama, turun, sampailah kita lah ni. Yang tu dia nak kata di sini, bahawa pembelajaran Al-Quran adalah pembelajaran secara ajaran mulut ke mulut. Ataupun kalau bahasa Arab dia disebut secara musyafahah. Daripada warisan mulut ke mulut. Diwarisi dari satu generasi ke satu generasi, sehinggalah ke zaman yang mulia, kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tiada padanya talhin dan tartib, serta bersikap keterlaluan pada makhraj-makhraj huruf, mad, idgham, izhar dan sebagainya, daripada cara-cara qiraat. Baik, dia kata di sini, dia kata bacaan Quran dan kita baca lah ni, bila kita naik, dia akan sampai siapa akhir sekali? Akhir sekali adalah daripada Nabi SAW. Adapun Nabi ajak kepada sahabat tiada talhin. Maksud dia, Nabi tak ajak dengan cara intonasi ataupun lagu-lagu yang merepek tadi. Lagu-lagu yang direka sendiri. Nabi tak ajak macam tu. Nabi ajak dengan bacaan yang cukup cantik. Dan juga secara tartib. Yang ni Nabi ajak secara berkumandang. Nabi ajak tu jelas. Para sahabat boleh dengar setiap sebutan huruf Nabi. Kalau tuan-tuan kita buka balik sejarah Al-Quran, Al-Quran yang ditulis pada zaman Nabi. Al-Quran ditulis pada zaman Nabi, tak ada titik, tak ada baris. Kalau contoh kita kata Bismillahirrahmanirrahim, bawah tu ada titik di bawah, pada tu tak ada titik, dia cuma ada gigi dia saja. Ba, Sin, Mim, Alif, Lam, Ha, Alif, Lam, Ra, Ha, Mim, Nun. Nun tu pun tak ada titik. Alif, Lam, Ra, Ha, Ya, Mim. Ya tu pun tak ada titik. Baris apa pun tak ada. Tu asal-asal Quran. Cuma Nabi baca kepada sahabat ni, Nabi baca bukan lagu yang merepek. Sahabat dengar secara jelas. Dan Nabi baca pula tidak keterlaluan pada makhraj. Nabi sebut betul-betul. Kalau kata qalqalah tu qalqalah sughra, Nabi sebut sughra. Contoh, kalau kata qalqalah yang ada di tengah ataupun berada di hujung, qul huwallahu ahad, Nabi sebut ahad. Nabi tak terlaluan tekan qul huwallahu ahad. Nabi tak buat macam tu. Nabi ajak elok kepada sahabat. Dan juga sebagai daripada cara qiraat. Qiraat ni pelbagaian baca Al-Quran. Macam saya pernah bagi contoh. Contoh siratal ladzina an'amta alaihim. Pada alaihim tu dia ada 3 cara baca. Kita baca dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Ada orang baca, imam lain baca siratal ladzina an'amta alaihimu. Ada imam yang baca siratal ladzina an'amta alaihim. Semua tu bertepatan dengan makna dan nahwu, tak ada masalah. Kita nak baca boleh tak? Boleh. Mengaji kita baca. Kita belajar tak mana khilaf dia kita baca. Sedangkan sirat tu juga ada khilaf. Sirat kita baca dengan sad. Ada ulama baca dengan sin. Ihdinas sirat. Kita baca ihdinas sirat. Ada ulama baca dengan zai. Ihdinas sirat. Jadi bila kita belajar tu baru kita boleh tahu. Jadi bila dengar benda pelik-pelik ni, jangan duk kata benda ni bid'ah. Dia ni baca apa ni? Ni tok bomoh mana ni? Mai baca aku tak pernah dengar apa benda ni. Pandai-pandai ada bid'ah orang. Belajar dulu. Jadi benda tu semua mai daripada Nabi. Kemudian apa yang dituntut pada pembacaan adalah tartil. Jadi
warattilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan cara paling elok, iaitu secara ta'ani. Dia bagi bawah tu nombor 64. Ta'ani itu apa? Maksud dia tenang. Nabi ajak kita baca Quran mestilah tenang, jangan kalut-kalut. Yang kedua, baca dengan tamahul. 65, apa dia? Ambil masa, take time. Ambil nafas bagi cukup. Menjelaskan huruf dan baris bagaikan gigi yang tersusun. Kalau baris atas, bunyikan atas. Baris bawah, bunyikan bawah. Kalau huruf tu dia ada makhraj, bezakan. Kalau ha dengan ha, bezakan. Qa dengan kha, dad dengan za, zal dengan zai, bezakan. Tu yang diajar oleh Nabi. Dan ia bandingkan dengan bunga-bunga akhwan. Yang ni bunga akhwan ni apa? Dikatakan oleh Imam Qurtubi dalam Hasyiah ala Tafsir Al-Qurtubi. Jadi dia kata di sini, Imam Qurtubi kata, sebenarnya bila kita nak baca Quran ni, kita kena faham bahawa Quran ni, okey, saya buat kesimpulan. Imam Qurtubi kata Quran ni adalah satu warisan daripada Nabi SAW secara warisan mulut. Nabi dapat wahyu pada Jibril, Nabi baca kepada para sahabat. Kemudian para sahabat hafal apa yang Nabi baca kat mereka. Mereka baca kepada tabi'in. Tabi'in baca kepada tabi'in. Tabi'in baca kepada tok-tok guru, ulama' baca sampai ke kita. Jadi Nabi baca macam mana? Nabi baca dengan lagu yang cukup sedap. Nabi baca dengan tenang. Bila turun wahyu, contohlah kata turun wahyu surah Al-Ikhlas, Nabi baca dengan tenang kepada para sahabat. Qul huwallahu ahad. Nabi baca dengan jelas, tenang, slow ya. Qul huwallahu ahad. Jadi sahabat boleh tahu ahad tu ha dia ha pedas. Lepas tu dal tu ada qalqalah. Semua Nabi sebut. Lebih kurang macam itulah bacaan Nabi. Jadi kalau Nabi baca macam tu, Imam Qurtubi kata Allah juga berfirman, walattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu dengan tartil. Jadi kalau Nabi dah baca macam tu, pasal apa kita pada zaman ni nak ubah cara bacaan Nabi? Bukankah sunat kita baca macam mana Nabi baca? Bila kita baca Quran, pertama dapat pahala. Sebab apa? Kita baca Quran. Kemudian kita dah belajar lah ni. Baca dengan tartil adalah sunnah, seperti mana yang diajar oleh Nabi. Baca dengan tidak kelang kabut, baca slow-slow adalah ajaran Nabi, sunnah. Kita akan dapat pahala yang pelbagai, walaupun satu ayat kita baca. Contoh, Qul huwallahu ahad. Dia ada berapa perkataan? Qul 2, huwa 2, Allah ada alif lam lam ha 4, dah 8, ahad alif ha dal, ada 11 perkataan. Kalau kita ikut pada hadis Nabi, alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Jadi pada qul huwallahu ahad ada 11 perkataan, 110 betul. 110 kalau kita sebut saja qul huwallahu ahad, 110 ganjaran. Kalau kita sebut dengan tartil, sebab kita fikir Nabi aja baca Quran slow-slow, kita mungkin akan dapat ganda. Mungkin 110 jadi 220. Sebab apa? 110 sebut, 110 lagi Allah Ta'ala bagi sebab kita amalkan sunnah Nabi dalam pembacaan Al-Quran. Jadi nampak? Satu benda kita buat, pahala dia jadi pelbagai. Nah tuan-tuan, baik. Jadi sebenarnya bab ni panjang lagi. Jadi saya ingat kita pun dah pukul 9. Jadi saya berhenti dekat ni dulu. InsyaAllah kita akan sambung nanti pada bulan yang akan datang jika ada panjang umur. Okey. Jadi dia ada beberapa lagi penceritaan. Jadi sebenarnya saya takut bila saya duk baca bab ni, tadi saya merujuk lagi kepada murabi saya, Ustaz Syuaib Ma'amin. Kan, saya jumpa dia, tanya dia, minta balik penjelasan. Sebab bab ni, dia kata, Ustaz, bab ni kena ajak betul-betul. Sebab dia ada banyak beberapa perkataan yang takut-takut orang awam tak faham. Sebab tu dia kata, bagi kesimpulan mudah. Baca, ambil berkat tok guru kita, kemudian bagi kesimpulan. Baik, saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Saya minta sikit masa, saya nak ulang. Okey, jadi apa yang kita belajar daripada awal tadi, dia bab melagukan Al-Quran. Jadi bila kita nak baca Quran secara berlagu, hukum dia sunat. Bahkan ada pahala di situ. Kita dah tengok satu hadis, Allah Ta'ala suka pada semua surah, yang paling disukai adalah surah orang baca Quran dengan berlagu.
Jadi hukum dia sunat. Kita baca Quran dengan berlagu. Cuma apabila dia membincangkan bab lahan ataupun bab melagukan Al-Quran dengan intonasi ataupun dengan muzik tertentu, yang tu ada perbincangan. 4 mazhab. Imam Malik kata tak boleh terus. Kemudian ada beberapa mazhab, 4 mazhab, ada juga kata makruh. Tapi kita ambil mazhab kita Imam Syafi'i, dia kata ada 2 pendapat. Boleh dan tak boleh. Bila yang kata boleh, bila kita buat lagu tersebut, lagu tu tidak kedengaran pelik. Kemudian makhraj dia panjang pendek dia, tajwid dia terjaga, cukup semua, tak lebih, tak kurang. Maka waktu tu boleh. Tapi kalau dengan kita baca lagu yang lain, panjang pendek tak jaga, dengung dia tak cukup atau terlebih, maka pada waktu tu haram kita baca. Dia tuan-tuan boleh faham? Okey, kita nak bincang yang tu saja. Cuma bila dia main masuk dalam 4 mazhab ni, dia jadi pening sikit lah. Kena pula dengan saya yang fakir, saya yang bodoh ni, tak pandai sangat nak ulah. Cuma saya harap apa yang kita belajar hari ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh faham. Jadi bila kita nak baca, kita kena faham tuan-tuan. Allah Ta'ala, kita nampak tak tadi? Kan? Apa yang kita tengok adalah hadis ni, Allah Ta'ala kata seafdal surah. Seafdal surah, paling cantik surah yang Allah Ta'ala cukup suka, surah orang baca Quran berlagu dalam keadaan nyaring. Jadi bila kita nak sebut bab ni tuan-tuan, saya nak sentuh sikit lah, minta maaf lah benda yang berkaitan dengan mesyuarat agung kita baru ni lah. Okay, hari Sabtu lepas Ustaz Fawad dah sebut 3 perkara. Saya tak mau sebut dah perkara yang Ustaz Fawad sebut, pasal kita juga yang ada di sini kan. Ustaz Fawad sebut pasal orang kata perhabis duit dan sebagainya. Okay, cuma saya nak sebut satu perkara tuan-tuan yang tak berapa seronok saya sendiri dengar atas pendapat peribadi saya. Apabila orang mempertikaikan kenapa perlu dibayar sekian-sekian kepada ahli qura', atau senang kata, pasipa bayar kata imam kita harga sekian-sekian. Tuan-tuan, Imam Asy-Syatibi telah menukilkan di dalam matannya, matan Syatibi, dia meletakkan orang yang menghafal Al-Quran, orang yang faham Al-Quran, orang yang boleh baca dan melagukan Al-Quran, seperti mana Tok Imam Ismail kita ni, Tok Imam Haji Ismail ni, Imam Syafi'i kata apa? Orang-orang macam ni, mereka itu adalah ulaika ahlullah wa safwatul malah. Mereka ini adalah ahli-ahli Allah dan mereka akan berdiri di hari kiamat safwatul mara, satu saf, satu barisan dengan para malaikat. Tuan-tuan, kita jangan pandang rendah kepada orang-orang yang macam ni tuan-tuan. Saya diajar oleh tok guru saya, orang macam ni martabat dia tinggi tuan-tuan. Jadi mungkin kita ni tak berapa nak nampak. Kita jangan pandang manusia tu pada keseluruhan akhlak dia. Mungkin kita tengok dia macam ni, kita label dia macam ni. Tak. Kita kena tahu dia ni siapa. Bukan saya main saya nak backing. Tak. Saya takut tuan-tuan. Kita tak tahu dia siapa, kita duk kata macam-macam. Dia ni ahli Allah. Dia hafal Quran. Antara dia dengan Allah, dia ahli Allah. Senang kita kata dia ni kabinet Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ni menteri Allah. Contohlah kita kata. Takkan kita nak bayar murah-murah tuan-tuan? Takkan kita nak bayar harga yang tak masuk akal? Untuk saya, harga yang dibayar oleh pihak masjid itu adalah hak masjid. Setelah diperkenankan oleh mesyuarat ahli jawatan kuasa tertinggi, maka saya rasa tak salah pihak masjid mengeluarkan satu jumlah untuk dibagi kepada sesiapa yang orang masjid rasa perlu. Dengan syarat dia guna duit itu dengan jalan yang betul. Dia tak terlalu membazir. Tuan-tuan, zaman lah 2,500 tuan-tuan, seorang tak boleh hidup tuan-tuan. 2,500 dengan kita ada anak 2-3 orang, dengan ada kereta, ada rumah, tak boleh hidup tuan-tuan. Jadi saya terkilan. Pasal apa ada orang boleh kata macam ni kepada orang yang tinggi martabat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu banyak ustaz-ustaz duk kata pi mengaji, pi belajar. Sebab bila kita belajar baru kita boleh tahu. Apa beza abid, orang yang beribadat kepada Allah, apa beza orang yang hafal hadis, apa beza orang yang hafal Quran. Baru kita boleh tahu tinggi martabat mereka. Apa beza tok-tok guru ulama? Mungkin yang tu kita tahu, kita hormat. Tapi bila orang yang macam ni, orang yang duk join dengan kita secara biasa, kita anggap dia ni tak ada apa. Minta maaf tuan-tuan kalau saya cakap benda ni. Cuma saya rasa terkilan. Dan saya nak kita tanam satu persepsi. Bukan kita nak kata dia betul tak. Kalau salah, kita kata salah.
Qulil haq walau kana murran. Katakan benda yang benar walaupun kebenaran itu satu benda yang pahit. Okey, kita dah cukup seronok dengan apa yang Allah Taala kurniakan kepada Masjid Sembilan kita, tuan-tuan. Rahmat Allah turun mencurah-curah. Sebelum ni kutipan Jumaat kita 2,000, tuan-tuan. Lah ni kita tengok 5,000, 6,000. Macam mana boleh jadi itu, tuan-tuan? Siapa hantar duit tu? Jangan tanya, Allah hantar. Allah dah wakilkan kepada beberapa orang untuk maibun dalam tamu Jumaat. Sebab apa? Sebab kita sedang mengimarahkan masjid Allah. Innama ya'muru masajid Allah. Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Lah ni kita sedang memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi jangan terkejut bila tengok duit tu main daripada beberapa sumber yang kita tak sangka. Duit bukan untuk disimpan, duit untuk dibelanja. Orang infak, orang nak dapat pahala. Orang sedekah dengan tujuan nak dapat pahala. Jadi biar duit itu habis. Bagi ikut patut padan kepada orang-orang yang sepatutnya dapat. Kalau ustaz ni main macam ni mengajar, banyak ni. Kalau ustaz main pada KL, takkan nak bayar harga macam sama macam saya. Depa main dengan kapal terbang, depa main nak sewa hotel. Nah, saya minta maaf lah nak kalau benda ni ada, cuma saya rasa biar kita perbetul balik benda ni. Kukuhkan ikatan silaturahim. Ada apa-apa masalah, jalan terbaik Islam ajak buat apa, tuan-tuan? Kita mai bincang. Mai bincang. Tinggal segala kepartian. Saya seru kepada diri saya, tinggal segala kepartian di tangga masjid. Langkah masuk, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Wahai Allah, bukakan kepadaku pintu-pintu rahmat. Tinggal habis semua. Di luar, tinggal dengan kasut kita tu, tinggal. Masuk, mai, ada masalah, kita bicara secara Islam. Atas secara hubungan silaturahim. Saya rasa benda ni macam ni, saya tak puas hati. Saya nak penjelasan. Mai jumpa AJK tertinggi. Saya sendiri beberapa kali saya pernah jumpa dengan tuan pengerusi. Ada benda yang saya rasa perlu saya bagi tahu pasal pendapat saya. Saya pernah jumpa dengan tuan pengerusi. Dan saya rasa benda tu selesai dengan elok. Meskipun kita nak kena bergaduh dan sebagainya, tuan-tuan, kita tak perlu berpecah. Kita berada di akhir zaman, kita perlukan kekuatan. Kita perlukan kekuatan. Sembilan perlukan kekuatan. Sama-sama kita bersatu padu balik atas nama Islam. Dan saya nampak Masjid Sembilan ni lah boleh menjadi pusat untuk kita bersatu padu. Jadi jangan kita gunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi ini dengan cara kita bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Tuhan bagi tahu, wa'tasimu bihablillah, pegang teguhlah dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai. Masalah biasa, tak ada masalah maksud dia Allah Ta'ala tak sayang kita. Kalau ada masalah, ada apa-apa tak puas hati, kita mai jumpa, tuan-tuan. InsyaAllah yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan, kehinaan dan kebodohan diri saya. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya pembelajaran ataupun pengajian kita pada malam ini, perkongsian kita pada malam ini, mungkin ada yang faham, ada yang tak faham. Kalau tak faham, insyaAllah saya habis isyak boleh mai jumpa. Saya boleh terang balik, insyaAllah. Saya nak tuan-tuan mai di sini, kita faham. Kita dapat satu ilmu yang baru, insya-Allah. Saya cuba akan fahamkan, tuan-tuan. Saya pun dah buat habis baik. Moga-moga Allah memberi pengampunan dan memberi pahaman kepada kita, insya-Allah. Wa hadza bitaufiq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.